Okey, untuk video kali ini cikgu nak terangkan cara merajah kain duyung bahagian hadapan dan belakang. Okey, untuk kain duyung ni hadapan dan belakang kita guna pola yang sama je. So kita buat satu je pola dia. Sebab kita punya zip dia boleh buat di bahagian sisi ataupun di bahagian belakang. Okey. Gunakan nota yang cikgu bagi ni. Okey, macam biasa. Satu pembaris bahagian atas, satu pembaris bahagian tepi. Okey, automatik akan dapat kosong. Kita mulakan. Okey, kosong ke satu, labur sarung, tolak satu. Labur sarung, tolak satu. 1 inci ni adalah band pinggang. Kita tolak siap-siap. Untuk band pinggang kita. Okey, 01. Cikgu punya ukuran. Labur kain cikgu 39. So, ambil tali tape ataupun pembaris meter. Letak daripada satu ni, satu sampailah 39. So cikgu dapat 39 di bahagian sini. Ambil pembaris dan ni pembaris sesiku ni letak betul-betul macam ni dan garis lurus. So sini akan jadi nombor 1. So nombor 1 kita siap. Kosong kedua turun 8 inci untuk garisan pinggang. Kosong kedua turun 8 inci untuk garisan pinggang. Garisan pinggul. Okey, untuk dapatkan garisan pinggul kita turunkan 8 inci daripada kosong ni. Turunkan 8 inci. Okey. Sini akan dapat nombor 2. Ni akan dapat nombor 2. So kita akan gariskan. Okay. So garisan pinggul kita dah ada. Sekarang ni ini adalah garisan pinggang, pinggul, labuh kain. Nombor 3 ni, untuk dapatkan nombor 3 ni, nombor 3 garisan lutut ni, 2 ke 1 bahagi 2, naikkan 2,5 inci ataupun 3 garisan untuk dapatkan garisan lutut. Garisan lutut kita mestilah di tengah-tengah ni kan. So sekarang ni cara dia. Ini caranya. Bawa tali tape ni. Tali tape ni. Letakkan di bahagian nombor 2. Nombor 2 sampailah labuh kain kita tadi. Kita lipat 2. Lipat 2 sampai ke labuh kita punya labuh kain tadi ni dekat bawah ni. Ini dekat sini. So kita tanda sikit. Dekat nota tu dia cakap naikkan 2,5 inci. Ambil 2,5 inci. 2,5 inci. Letakkan. Naikkan 2,5 inci. So kita tandakan 2,5 inci sini. Okey, ini adalah garisan kita punya lutut. So ambil pembaris sesiku ni, kita bentukkan kereta lutut. Ni dapat nombor 3. So di sini nombor 3. Bukan di sini yang kita bagi 2 sebab kita kena naikkan 2,5 inci ataupun 3 inci. Mengikut kesesuaian. Macam cikgu naikkan 2,5 inci. So dapatlah di sini garisan lutut. Okey, ini adalah garisan lutut. Okay. Ini garisan pinggul. Dan yang atas ni adalah garisan pinggang. Okey, lihat. Dan yang bawah sekali adalah garisan labuh kain. Okey, labuh kain. Okey, nombor 3 kita dah dapat. Kita pun tanda. Macam dia tanda ni. Okey, 2 ke 4. 0 ke 5.
2 ke 4, 0 ke 5, 3 ke 6, 1 ke 7. Maksudnya kat sini. 2 ke 4, 0 ke 5, 3 ke 6, 1 ke 7, ukuran pinggul bahagi dengan 4, campur 1/2 ataupun 3/4 inci. 1/2 ataupun 3/4 inci ini adalah kelonggaran. So, siapa yang nak pakai tak besar sangat, tak ketat sangat, ambillah 1/2 inci. Siapa yang nak pakai longgar, ambil 3/4. Kebiasaannya kain duyung ni orang pakai dia sedang-sedang lah. Kebiasaannya orang akan tambah 1/2 inci. So macam cikgu tambah 1/2 inci. Okey, pinggul 38 bahagi dengan 4. 38 bahagi dengan 4. Sekejap, saya kira. 38 bahagi 4. Dapat 93 suku tambah setengah, cikgu dapat 10 suku. So dekat sini ukuran dia daripada 2 ni 10 suku. Ni. Daripada 2 ke sini 10 suku. Pinggul bagi 4 campur dengan 1/2 inci. So atas ni pun sama 10 suku. Okey, ini automatik akan dapat nombor 5. Sini akan dapat nombor 4. Dekat bahagian lutut pun sama. Bahagian lutut pun sama. Ukur 10 suku juga. 10 suku. Sini akan dapat nombor 6. Dan bawah kain pun sama juga. Kita akan dapat 10 suku. 10 suku. Ini akan dapat nombor 7. Okay. So, bila dah siap macam tu, kita garis putus-putus. Daripada nombor 5. Okay. Kita garis putus-putus daripada nombor 5. 5. Ke 6 dan seterusnya ke 7. Garis lurus putus-putus. Okey, macam ni. Okey, nampak tak? Garisan putus-putus kita garis sampailah ke 7 tadi. Okey, bila dah siap yang tu, kemudian kita tandakan. Okey. 5 ke 8 masukkan 1/2 inci. So kita tengok kat gambar rajah ni, 5 ke 8 1/2 inci. So kita bukit ke atas bahagian pinggang. Kita dapatkan 5 ke 8. Okey, 5 ke 8 dia cakap kat sini kita masukkan 1/2 inci. 1/2 inci kita dapat nombor 8 kat sini. Okey, nombor 8. Just tanda je dulu. Okey, bila dia dapat yang ni, 6 ke 9 masukkan 1/2 ataupun 2 inci. Bila kita dah dapat 8 ni, kita biarkan dulu. Kita terus buat 6 ke 9. 6 ke 9 di mana? Okey, 6 ke 9 di bahagian lutut. So kita pergi dekat bahagian lutut. Masukkan 1/2 inci atau 2 inci. Cikgu masukkan 1/2 inci saja. Cikgu masukkan 1/2 inci. Ni 1/2 inci. Cikgu masukkan, cikgu tanda. Automatik akan dapat nombor. Sini nombor 9. Okey, dekat bahagian lutut. Bila siap, kita pun tanda. Okey, dekat bahagian ni 7 ke 10. 7 ke 10 kat sini. 7 ke 10. 7 ke 10 keluarkan 4 inci ataupun 5 inci. Macam cikgu keluarkan 4 inci. Mengikut kesesuaian, bentukkan daripada 6 3 ke 7. Keluarkan 4 inci. Kita pergi dekat bahagian bawah.
Okey, dekat sini cikgu keluarkan 4 inci. Kita terus akan dapat nombor 10 kat sini. Okey. 10. Okey, siap. 10 ke 11. 10 ke 11. Naikkan 3/4 ataupun 1 inci. Cikgu naikkan kat sini 1 inci. So, sini akan dapat nombor 11. Bila kita dah dapat nombor 11, kita terus drawkan bentuk sisi kain kita. Daripada 8, 4, 9 ke 11. So, cikgu gunakan bentuk ni. Untuk bahagian 8 ke 4 ni, gunakan bahagian sini. Cikgu mula daripada nombor 20. Nampak tak? 8 ke 4 ni, cikgu gunakan daripada nombor 20. Okay, bentukkan sini. Ni. Daripada 8 ni, bentukkan ke 4. Macam tu. Berhenti. 4 ke 6 ni, guna pembaris bentuk ni, kita curvekan macam ni. Kita pusing. Dari sini ke sini, kita anggarkan dalam 1,5 inci ataupun 2 inci. Dekat sini. Kita turunkan sikit. Kita turunkan dalam 2 inci ni. 2 inci. 2 inci. Lepas tu kita garis. Kita garis dekat 2 inci tu. Atas garisan putus-putus tu. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Kita garis balik. So, dekat sini, barulah kita gunakan pembaris curve ni. Okey, bila guna pembaris curve ni, macam tu. Bila sampai sini, hampir sampai dekat 2 inci tu, kita tukarkan balik sikit je. Nampak tak? Cikgu tinggalkan dalam 1 inci. Barulah kita terus, kita balikkan semula. Mula-mula tadi kita guna macam ni. Lepas tu kita terbalikkan, pusing. Terbalikkan semula. Barulah bentukkan bahagian yang kita 2 inci. Supaya kita punya bentuk tu, dia tak bersegi macam ni. Nampak tak? Dia tak bersegi bahagian pinggul tu. Dia rata je. Dia akan nampak rata je. Okey. 9 dah siap. Bila untuk bahagian bawah ni, masih lagi menggunakan pembaris pembentuk ni. Kita ambil daripada sini, terus ke 11. Ini pun sama juga. Kena pastikan kita punya sambungan ni tak bersegi. Tidak berbentuk bersegi. So, kita kena pandai bawa dia punya alun ke sebelah. Sampailah ke 11. 11 saya bukan sampai ke 10. Sampai ke 11 je berhenti. Bila dah siap ke 11 tu, kita bentukkan bawah kain. Okey, daripada 1 ni, pembaris bentuk ni. Ni daripada 1. Daripada 1 ni, kita letak macam ni. Ni, kita bahagi agak-agak dia punya bahagian ni tengah. Bagi tengah macam tu. Kita bentukkan naik ke atas. Naik ke atas. Ke 11. Macam tu. Ni, 1 ke 7 ni kita bahagi 2. Bahagi 2. So, dapat ni. Ambil pembaris bentuk ni. Bentuk ni. Bentukkan ke 11. Bentukkan ke 11. Bukan ke 10 ke 11. Okey. So, kita punya kain dah siap. Sekarang ni kita nak buat lisu bahagian pinggang kain. Okey, untuk buat lisu, ni adalah lisu kita. 1 ke 11. Ukuran pinggang kita ni. Pinggang bahagi dengan ukuran pinggang kita. Kita bahagi dengan 4. Macam pinggang cikgu 30. Ukuran pinggang cikgu 30. Bahagi dengan 4. Dapat 7,5. 7,5. So, bahagi lagi 2. So, dapat dalam 3 suku. So, dari kat sini, daripada kosong ni, kosong ke 11, 3 suku. Ada.
So sini akan dapat nombor 11. Nampak 11. Ini nombor 11. Bila dah dapat nombor 11, ni kita dah tanda 11 ke 11A. Bila kita dah dapat nombor 11, 3 suku kan, kita pun garis lurus je kat bawah ni sampai ke garisan ni. Kita garis lurus, putus-putus. Dah dapat nombor 11 ni, terus garis lurus sampai ke garisan pinggul. Okey. Okey, 11 ke 11A, 11 ke sebelah A kiri. Ni 11 ke sebelah A, keluarkan setengah inci. Cikgu keluarkan ni setengah inci. Banyak ni setengah inci. Sini setengah inci. Ini akan dapat 11A. Sebelah A. Lepas tu setengah inci lagi, kita akan dapat 11B. Okey. Bila dapat yang ni, settle lah yang nombor 2 ni. 11 ke 13 turunkan 4 inci setengah. 11 ke 13, garisan yang tengah-tengah tadi tu, kita turunkan 4 inci setengah. So sini kita akan dapat nombor 13. Bila dah siap nombor 13 ni, kita ambil baris bentuk. Kita pun bentukkan kita punya lisu tu. Lisu ke 13 ke sebelah A, 13 ke sebelah B, ataupun daripada atas ke bawah pun boleh, tak ada masalah. So bila dah siap lisu ni, dah siap bentuk lisu, siaplah kita punya pola kain duyung. Pola kain duyung mudah kan? Okay. Kita jangan lupa untuk letakkan kita punya tanda lipatan dekat sisi ni untuk bahagian hadapan. Kalau bahagian belakang, kalau kita buat zip bahagian belakang, dua keping, bahagian hadapan satu keping. Tapi sekiranya kita buat zip di bahagian sisi, so dua-dua keping adalah lipatan. Okey.